coming home with the crown. Can never hold a real one down. Everything I've been through, everything I went through is worth it right now. I'm coming home with the crown. I'm coming home with the crown. Yeah, took some losses, but it's our time now. I'm coming home with the crown. I'm coming home with the crown. I'm coming home with the crown. Coming home with the crown. Took some losses, but it's our time now. I'm coming home with the crown. Everything I do is for the home team. Yeah, I need one for the home team. Gotta get a ring for the home team. So I can take it back to the home team. Yeah. Assalamualaikum, salam sejahtera bertemu kita dalam Petronas Letuh di Langkawi 2023. Dan kali ini peringkat yang ke-8, peringkat terakhir, kami menyaksikan mereka berkayuh dari Setia Alam menuju ke KLCC Kuala Lumpur. Bagi peringkat ini dengan jarak 156.5 km akan bagi masa kira-kira 3 jam 40 minit. Dan perhatian kita adalah kepada tim EF Education Easy Post yang mana kelebihan 40 saat akan dimanfaatkan oleh Simon Carr untuk terus memegang jersey hijau Petronas. Manakala bagi pemegang jersey pecut oren KBS, Abid Decline dengan mata yang dikutipnya 15 mata lebih daripada pencabar terdekatnya. Dan kita akan lihat bagaimana pelumba dari pasukan Tudor ini untuk mengasingkan diri dan mendahului pelumba lain demi jersey orennya. Dan bagi Simon Pelot dari pasukan Tudor Pro Cycling Team juga, dia secara mutlak adalah pemegang jersey Polkadot Kerajaan Tourism Malaysia dan dia adalah Raja Bukit dengan kelebihan 20 mata sebenarnya di hadapan pencabar terdekat. Manakala bagi Vadim Pronsky dari Astana Kazakhstan pemegang jersey putih Kerajaan Terengganu akan terus mengekalkan kedudukan kerana dicabar dekat oleh Jambaljan Sain Bayar dari Terengganu Polygon dengan jarak 2 minit di antara mereka. Jadi, kita akan lihat apakah yang akan berlaku di KLCC nanti. Teruskan bersama kami dalam Highlights Letuh di Langkawi 2023. Malaysia, truly Asia. What kind of tactic do you want for the finale? We just want to do what we've been doing with our lead out and just hope we can come with a lot of speed and race to the finish. Regardless of what happens today, what memory will you keep from your first Tour de Langkawi? Oh, it's just super fun race. So much crowd on the side of the road before the stage. It's just super cool how much support here in Malaysia. Yeah. So you'll have to come back. Yeah, we have to. Yeah, definitely. Avi, do you feel tired after all those kilometers of fast racing on Malaysian roads? Yeah, just a little bit. I think like everybody does. It's been 8 days or 7 days already, and this is the 8th one. So. It's normal that you feel a little tired, I think. What kind of stage do you expect today? It starts with a few hills and then more flat? Yeah, I think it will be a big fight to be in the break, I think. And then we will see what happens. I think normally there will be a break on, and then we were like
the teams with sprinters will close it again, and it will at the end be a mass sprint. I think so. Will you watch the Twin Towers of Kuala Lumpur from far away to realize where we are? Maybe after the finish, I will see them. I think at the moment itself, I'm too focused to really enjoy the views. Attilio, last dance you said. How do you see the last dance? Quite good. I'm growing up day by day, and I hope to be there on the podium, maybe on the victory for the victory today. We are working really well, and we hope to be there. Is it the 5th place from yesterday that gives you this confidence that is needed? Yeah. Yesterday was also quite hard from 4K to go, and I arrived there really good, but with not so much legs to pass the 4 riders in front of me. But the good things was they were 4 in one line, and then me, and not like 1 by 1, 20 meters each other. So yeah, it was a good sprint. Not the legs to win yesterday, but yeah, I was happy. Grand finale hari ini, Sabtu 30 September 2023, peringkat ke-8 Le Tour de Langkawi dari Setia Alam ke Kuala Lumpur sejauh 156.5 km. 3 zon pecutan dan 2 zon pendakian ditawarkan pada perlumbaan hari ini. Are you happy with how it's gone? You are going to Kuala Lumpur with the leader's jersey in your team. Yeah, we can be super happy. We didn't come here with a sprinter. We had one ambition, which was to win the GC. Now we're first and second, so we can be really happy. Now we of course have to finish it off today, and I think we will do that. We have a good team here, so yeah, it's been a really good week for us. How have you put that together? When have you evaluated the strength of your rivals, and how have you worked it out at Genting and after? Yeah, I think actually we took control on the Genting Highland stage because we knew we had a strong team, and afterwards we saw some attacks from Euskaltel, especially trying to move up in GC, and they did a really good job actually putting some pressure on us. But yeah, luckily we were staying as a team, and we could control the races or the stages after the Genting Island. And yeah, so now we have the leader's jersey with 1 day to go, and we hope to keep it after today as well. Hello, are you satisfied with all those combativity awards that you got at Tour de Langkawi? Oh well. So basically the GC is still on Genting stage far, so and then the rest of just flat stage. So it's boring to stay in the bench. I want to show something. Because after the Genting, I was on the breakaway as long as possible, and then yesterday also I still had legs to join the breakaway, also to make the race hard. Has Le Tour de Langkawi shown that your condition is excellent and you can compete at Pro Series level? Yeah, it's for me it's good enough in here, especially for the Asian races. Yeah, I've been just enjoying the race. Grand finale Le Tour de Langkawi 2023 edisi ke-27. Hari ini peringkat ke-8 dari Setia Alam ke Kuala Lumpur sejauh 156.5 km menawarkan 3 zon pecutan dan 2 zon pendakian. Jam 12 tengah hari, kesemua 111 pelumba dilepaskan di Setia Alam. ...111 pelumba, bukannya 121 lagi pada peringkat ke-8 hari ini, keluar dari SACC menerusi persiaran Muhtadahri menuju ke Puncak Alam melalui neutral zone pada awalnya 7.1 km. Dan kita boleh lihat semua 111 pelumba ini siap sedia. Arvid Decline dan juga rakan yang lain. Begitu juga pemegang-pemegang jersey yang lain seperti Vadim Prozinski dari pasukan Astana, semuanya bagai tidak sabar. Keempat jersey utama ini masih dikekalkan oleh pelumba-pelumba yang sebelum ini. Kita boleh lihat seperti Arvid Decline, Simon Carr,
Badibrowski dan juga Simon Pelaut. Seperti yang disangkakan, pecahan ataupun attack kecil dilakukan sebaik 0 km. Menyaksikan beberapa pelumba, kita lihat saja dari pasukan Corte Stella Italia. Seperti biasa di awal perlumbaan, seperti kita lihat banyak terjadinya pemisahan awal. Yang kita melihat dua pelumba daripada Stella Italia ini cuba untuk menjarakkan diri mereka dari peloton. Bagaimanapun menuju zon penakian pertama yang ditawarkan hari ini di Puncak Alam di kilometer 15.4, menyaksikan Xavier Isasa dari pasukan Euskatel Euskadi diungguli Luka Kovili mengungguli 2 mata dan 1 mata. Dan selepas itu, pelumba daripada Euskatel Euskadi ini terus memecut laju meninggalkan pelumba-pelumba di belakang dan menuju ke zon pendakian yang kedua hari ini. Zon pendakian kedua di Meru di kilometer 19.4 menyaksikan pelumba Rujai Online Insurance Polikronis Zotzakis mengungguli, diikuti Robin Freudevaux dari pasukan Tudor Cycling. Perlumbaan seperti peringkat ketujuh hari ini, kalau kita lihat pada awal 50 km pertama, kesemua pelumba ini berada di dalam kelajuan yang tinggi. Kita lihat saja bagaimana selepas ini pelumba negara juga cuba menyerlah, di mana Nur Aiman Rosli, pelumba kebangsaan, dan juga beberapa pelumba lain telah berjaya memecahkan diri dari peloton. Menyaksikan beberapa pecahan dan kumpulan pelumba dalam kelompok yang agak besar juga. Dan kita boleh lihat pelumba daripada Badiani sekali lagi cuba untuk melakukan breakaway, meninggalkan jauh peloton di belakang. Bahang beat the heat seperti mana yang disangkakan, sememangnya menemani pelumba-pelumba ini menyaksikan suasana ataupun cuaca panas sepanjang perlumbaan hari ini. 126 km menuju ke garisan peramat, kita boleh lihat 6 pelumba termasuklah Aiman Rosli daripada pasukan Malaysia berjaya meloloskan diri. Setibanya di zon pecutan pertama di Kapar di kilometer 32 menyaksikan Nur Aiman Rosli mengungguli 3 mata berharga, ikuti Manuel Etorozzi dan juga Rodano. Dan selepas itu sekali lagi Aiman Rosli terus meningkatkan kelajuan beliau dari masa ke semasa dan terus menuju ke zon pecutan yang kedua hari ini di Sungai Buloh di kilometer 49.4. Rakan sepasukan Aiman Rosli, Saiful Adlan, cuba membuat pemecahan solo diikuti oleh pelumba daripada TSG Polygon iaitu Aiman Zarif. Kita saksikan kumpulan yang semakin besar ketika menuju 119 km terakhir. Bagaimanapun apabila selepas menuju di Sungai Buloh untuk kilometer 49 untuk zon pecutan kedua, menyaksikan Nur Saiful Adlan kemudiannya terus saja untuk mengungguli mata bagi zon pecutan kedua. 13 pelumba sudah berada di hadapan, hampir meninggal 1 minit peloton di belakang. Di sini kita boleh lihat pelumba daripada Malaysia, Saiful Adlan, cuba untuk membuat pecutan di zon pecutan yang kedua hari ini, meninggalkan Simon Pelaut di tempat kedua dan juga Arieta ketiga. Semakin panas perlumbaan, semakin hangat aksi-aksi menuju ke paya jaras di kilometer 119 apabila zon pecutan ketiga kemudiannya bakal dilalui. Dan waktu seketika kita boleh lihat peloton terus laju cuba untuk menangkap 13 pelumba di hadapan, dan kita boleh lihat gap time 50 saat antara leader dan juga peloton. Satu ketika kasut yang dipakai oleh Simon Pelaut agak ingin sehingga mahu tercabut. Bagaimanapun dia mampu menangani situasi itu. Dan selepas itu baki 94 km kita boleh lihat time gap antara peloton dan juga leader group semakin berkurang dari masa ke semasa. Walaupun kita melihat peloton sudah melakukan kerahan yang awal menuju ke 60 km terakhir, walaupun speed ataupun kelajuan pada hari ini sememangnya sama rata, sama laju. Kelajuan hampir 48 hingga 50 km sejam di awal 100 km pada hari ini, peringkat ke-8. Kesibukan pasukan EF Education Easy Post yang dikatakan paling cerdik
pada edisi kali ini kerana mereka tidak ada satu pun catatan podium tetapi masih lagi mampu menguasai edisi ke-27 ini. Dan selepas itu kita boleh lihat ada attack berlaku di baki 47 km terakhir. Terdapat 4 pelumba yang dikepalai oleh pasukan Badiani dan diikuti oleh Samuel Pollard, Tuk Mak Wei dan juga pelumba daripada tim Tudo iaitu Michael Zillard. Zon pecahan ketiga diungguli David Gaburo dari pasukan Green Project Badiani diikuti Pellaud dan juga Luke Majue. Dan selepas itu kita boleh lihat mereka terus meningkatkan kelajuan dari masa ke semasa, iaitu daripada 50 saat sebelum ini kepada 1 minit 35 saat antara leader dan juga peloton. Perlumbaan semakin hangat, nantikan lagi aksi menarik selepas ini. Cuaca panas terus menemani ke semua 111 pelumba menuju ke 34 km terakhir. Kita lihat di baki 31 km menuju ke KLCC hari ini, peloton semakin menjauh. Sebelum ini kita lihat 1 minit 30 sudah meningkat kepada 1 minit 53 di kala baki 30 km menuju ke penamat. Kita sangkakan tiada bunch sprint ataupun bunch finish pada perlumbaan kali ini, tetapi saya rasa semuanya berubah ketika 20 km menuju ke garisan penamat. Keempat-empat pelumba ini terus meningkatkan kelajuan dari masa ke semasa dan terus memberi kayuhan yang konsisten menuju 21 km ke KLCC. Kelihatan masih lagi David Gaburo, Luke Majue dan Simon Pillow masih berada di hadapan. Begitu juga Michael Zillard yang akhirnya turut menyertainya selepas ini. Dan kita boleh lihat baki 16 km yang terakhir ini, peloton terus mengejar dan terus meningkatkan kelajuan sampai tahap 60 km sejam. Dari 4 pelumba dalam satu pasukan kini tinggal 3. Michael Zillard dan menyaksikan Simon Pillow, rakan sepasukan Tudo Cyclingnya, terus ke depan bagaimana menunjukkan, membuktikan bahawa dia adalah kapten pasukan yang begitu mampu melakukan segalanya. Kita lihat peloton diketuai oleh pasukan Astana dan juga Coratec Salatialas serta pasukan Cakra Rujal cuba untuk menangkap keempat-empat pelumba yang berada di hadapan di baki 8 km yang terakhir ini. Laluan tidaklah begitu landai menuju ke garisan penamat. 5 km terusnya menjadi semakin panas apabila menyaksikan Pillow dan juga Zillard ditelan oleh peloton di belakang. Dan selepas itu 3 km menuju ke KLCC, garisan penamat, kita boleh lihat pasukan Bolton Equity daripada New Zealand cuba meletakkan Josh Jackson berada di hadapan. Baiklah, 1 km menuju ke garisan penamat, menyaksikan beberapa pelumba ke hadapan. Adakah Gleb Stritza akan bakal tiba di garisan penamat? Adakah pun Avid Decline? Daniel Babor juga ada di situ. Daniel Babor di depan dia pasukan Kah Rural. Adakah Daniel Babor mampu ke depan? Bagaimanapun Gleb Stritza daripada arah kiri terus ke depan. Dan Gleb Stritza akhirnya muncul juara dengan anjakan ketika menuju ke garisan penamat itu. Gleb Stritza akhirnya berjaya mencatat kemenangan kedua selepas memenanginya tahun lalu di ketika peringkat pertama dari Kuala Pilah ke Kuala Lumpur ketika itu. Kita lihat saja ulang tayang bagaimana Daniel Babor pada awalnya sudah berada di depan. Kita lead out daripada pasukan Bolton Equities. Bagaimanapun kita melihat Daniel Babor di hadapan diikuti dengan Avid Decline. Daniel Babor dan Gleb Stritza saling saing-nyanyi dan melihat anjakan yang lebih ke depan sebenarnya dari Gleb Stritza. Kita lihat saja bagaimana rapatnya foto finish ini. Last year, you win here in Kuala Lumpur. Today, again. This is your stage, it's your city. Yeah, I think it's a good tradition for me. Now, I've been in this place last year and again. Today was a really hard day for me because I was in breakaway. Breakaway is pulling,
I was blocked a little bit on the left side, and I could come out pretty late, and had something left, but not enough to pass the two guys. It was a shame, but today we really try our best, and it was nice to be in the front with Michael in the final like this. But yeah, the cooperation between our four last guys there, we lost a lot of time because yeah, some guys they were not really pulling, and with the heat it was not really easy to manage everything. Simon, now it's done. You are in front of the Twin Towers of Kuala Lumpur, and you are the overall winner of the Tour de Langkawi, the first ever British winner. How do you feel? Yeah, it's really amazing to finally win a GC as a pro, as the first GC. So yeah, I'm really happy. Peringkat ke-8 hari ini, sekali lagi Kelab Sisya daripada pasukan Astana berjaya menduduki podium tempat pertama, diikuti Danny Bobo dan juga Arvid Decline di tempat yang ketiga. Sementara itu Muhammad Izzat Hilmi belum bertepatan kita menangi tempat kelima. Saman pilot Raja Bukit untuk edisi ke-27 ini. Manakala tim Best Asia dimenangi oleh pasukan Rojai Online Insurance daripada Thailand, meninggalkan pasukan daripada China Li Ning tempat kedua dan juga Thailand Continental Team dari tempat ketiga. Inilah dia pemenang keseluruhan bagi edisi ke-27 pasukan EF Education Easy Post dari Amerika Syarikat yang mengungguli perlumbaan edisi tahun ini. Jersey terbaik Asia sekali lagi Vadim Prosky dari Astana mengungguli dengan meninggalkan Jambal Sambaya 2 minit 04 dan Arya daripada pasukan Rojai 4 minit 49. Dan dari segi kategori Raja Bukit, inilah dia Simon Peloh diikuti Simon Carr dan Pablo Zapater. Zapater ketinggalan 13 mata, manakala Simon Peloh unggul 32 mata. Jersey Orange KBS sekali lagi Arvid Decline terus mengekalkan jersey Orange, meninggalkan Kelab Sisya 58 mata dan juga Syasha Wimar di tempat ketiga 55 mata. Inilah dia pemenang keseluruhan jersey pendahulu Petronas. Tajan Petronas tahun ini Simon Carr dan juga rakan pasukan Alexander Jefferson Sepida Ortiz diikuti Pablo Castrillo Zapater. Ini dia semua pemenang edisi ke-27. Jumpa lagi tahun hadapan. Penganjuran LTDL kali ini kita diberi masa yang sangat singkat untuk menganjurkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Majlis Sukan Negara, dan kami gembiralah kerana setakat ini semua berjalan dengan lancar. Dan kita telah buktikan bahawa dalam masa yang singkat dengan bajet yang tidak besar kita mampu menjayakan. So syabas Majlis Sukan Negara dan terima kasih kepada semua penaja yang telah membantu. Jadi apa perancangan untuk tahun depan? Perancangan pada tahun depan semestinya kita boleh mula kerja lebih awal kerana kita sudah dapat kebenaran daripada kabinet untuk teruskan penganjuran, dan saya berharap semua penaja akan stay dengan kita dan kita akan mampu menarik lebih ramai lagi penaja untuk kita memeriahkan lagi Le Tour di Langkawi. Pasukan Judo Pro Cycling Team amat berpuas hati dengan kemenangan mereka, iaitu 2 jersey. Jersey Raja Pecut dan penyarungnya adalah Arvid Decline, jersey Orange KBS, manakala bagi Simon Pelot, jersey Raja Bukit, Polkadot Kerajaan Tourism Malaysia, dan Vadim Prosky dari Astana Kazakhstan muncul pelumba terbaik Asia menyarung jersey putih Beautiful Terengganu. Tetapi tumpuannya sebenarnya ialah pada King of the Tournament ataupun Raja pada perlumbaan kali ini, iaitu Simon Carr dari pasukan EF Education Easy Post, yang mana pasukan ini juga muncul sebagai pasukan terbaik pada kejohanan ini. Bagi Simon, ia adalah satu kepuasan untuk menyarung jersey hijau Petronas LTDL 2023. Dan LTDL 2023 melabuhkan tirai dengan jayanya penganjuran yang terbaik dan terus menjadi tumpuan pelumba dan peminat sukan lumba basikal seluruh dunia. Dan tahniah kepada penganjur sekali lagi dan juga penaja serta petugas-petugas yang terbabit termasuk petugas keselamatan, petugas media dan sukarelawan. Jumpa lagi di LTDL 2024. Salam hormat.